Hai, Assalamualaikum semua, nama aku Khalil. Selamat kembali ke channel aku Marjans TV. Sebelum aku mulakan video pada hari ini, aku ingin mohon jasa baik korang untuk membuat satu doa. Doa apa guys? Doa untuk aku cepat tumbuh jambang aku dan juga misai aku. Aku dah tak tahan dengan orang panggil aku macam-macam nama lagi. Ada yang suka, ada yang tak suka. Tapi secara personally aku tak suka. So aku minta jasa baik korang untuk doa untuk cepatkanlah pertumbuhan jambang aku dan juga aku punya misai. Aku dah tak tahan lagi dah. So bagi mereka yang baru sampai ke channel aku, thank you so much sebab sudi klik video ni. Thank you so much sebab sudi sampai ke channel aku untuk tonton video-video aku. Dan ya, bagi mereka yang dah lama sampai, here's another one for you. So pada hari ni aku nak buat satu review ataupun aku nak komen. Aku tak tahu aku nak cakap apa. Ni bukan movie review, bukan series review. Aku lebih nak meroyan ataupun aku lebih nak address the public yang dalam keadaan sekarang ni masing-masing sibuk dengan Squid Game. Jadi aku terpanggil untuk menonton series ini dan aku nak lihat sendiri apa benda yang di-hype sangat. Aku nak tahu dengan lebih dalam lagi apakah yang menyebabkan orang suka gila. Orang komen itulah, orang komen inilah, dia punya ganas lah, itulah, inilah, macam filem terbaik lah, series terbaik yang Netflix ada lah. Aku dengar macam-macam perkara dan ini membuatkan aku rasa macam, ya benar ada series Korea yang sekarang ni yang begitu gempak macam ni kan, sampai orang berkatakan macam ni. Jadi aku mula-mulanya aku tak heran langsung pasal filem ni ataupun series ini. Tak peduli pun orang duk tengok. Wife aku sampai dah habis series dah, sampai episod 9 tu dah tengok dan aku tak sentuh satu pun. Ini bukan kerana apa, bukan aku anti Korea ke, aku anti tak suka filem-filem Korea ke, tak. It's just that doesn't appeals me tau. Bila aku tengok diorang punya trailer, bila aku tengok diorang punya snippet apa semua tu, aku dah boleh kata macam okay, macam cerita ni, macam cerita tu. Oleh kerana itulah aku tak terpanggil ataupun tak tertarik untuk menonton filem ini. Sehinggalah bila aku rasa macam this is too much, the hype is real. Sehingga kan ada benda-benda post yang keluar dekat timeline aku, dekat Instagram aku yang berkaitan dengan movie ini. Aku tak dapat tangkap apa benda yang mereka sedang katakan ini. Dan pada ketika itulah aku rasa macam okay, this is real dan aku kena tengok filem ini, aku kena tengok series ini untuk aku tahu sendiri apa benda yang hype dia. Guys, seperti kau tengok kat belakang aku tu, itu adalah filemnya ataupun seriesnya itu. Aku dah tonton habis, aku dah tonton full series dia dan ini aku punya verdict. It's boring and it's very common. It doesn't lives up to the hype. Betul, aku cakap terus terang, aku tak faham kenapa dia begitu hype dan aku dah sediakan poin-poin yang aku nak cakap kat ini yang buatkan aku rasa macam it doesn't worth the hype at all. So, let's dive in. Okay, aku ada beberapa poin aku nak share dengan korang. So, ini adalah poin pertama. Kenapa aku rasakan series ini adalah begitu macam very biasa, very common dan aku rasa dia doesn't deserve the hype. Pertama adalah these series are very predictable. Ya, sangat predictable dan kau sendiri dah boleh tahu apakah yang akan berlaku next. Macam game dia, apa yang dimainkan, segala-galanya memang very simple punya plot, very simple punya storyline dan ini membuatkan aku rasa macam ini je ke? Itulah sebab dia begitu hype sampai aku expect storyline dia begitu gempak. Sebab apa? Aku jarang tengok filem Korea. Aku ada beberapa title filem movie Korea yang aku betul suka gila. Setiap filem Korea yang aku tengok itu memang dia punya plot dia punya storyline dia sangat amazing. So aku punya standard kat situ. Dan bila aku menonton Squid Game ni, dia tak sampai situ. Sebagai contoh, let's take itu the game lah, okay? The game kan ada 6 game dan sebagainya. Game ni is very simple. Game dia adalah game permainan yang dimainkan oleh kanak-kanak suatu ketika dulu dan kini dimain oleh sekumpulan manusia. Okay, very simple game, macam game yang pusing belakang tu, apa benda semua tu kan. Dia punya plot of the game tu is very basic, sama je, tak ada twist, tak ada apa, nothing really creative towards the game. Perbezaan dia antara game yang dimainkan oleh kanak-kanak, zaman kanak-kanak dengan zaman yang apa yang dimainkan dalam Squid Game ni adalah punishment dia. Apabila engkau di-eliminate, engkau akan dipunish. Kalau diorang main masa zaman kanak-kanak, dan eliminate lah, kalah lah. Tetapi di dalam Squid Game ni, apabila kau di-eliminate, kau akan dibunuh. Simple as that. Punishment is that. There's a game, there's a punishment. There's a game, there's a punishment. Itu je. And talking about the punishment, there's nothing poetic about the punishment. Sebagai contoh, apabila sesuatu macam ni dicipta, di-create oleh seseorang yang psikopat, yang suka tengok keganasan dan sebenarnya, dia tak mencerminkan langsung ke dalam punishment itu. There's nothing poetic about it. There's no philosophical theory behind the punishment. Dan itu membuat aku rasa macam, so kau punish orang ni, bunuh orang ni, and then what? Berbeza dengan John Kramer punya punishment. Kalau korang tak kenal siapa John Kramer, bermaksud korang tak dapat tengok lagi benda yang best lain daripada Squid Game yang korang kata best ni. John Kramer, dia buat punishment, dia buat game very poetic and very philosophical. Segala apa yang dia buat tu bersebab, segala punishment yang dibuat itu bersebab, segala game yang dibuat itu bersebab hadap individu yang bermain game tersebut. Jadi kalau korang nak faham apa yang aku cakap ni, korang cari John Kramer tu siapa dan korang tengok movie-movie yang aku masukkan yang ada John Kramer ni. Kedua, benda yang aku paling tak suka dalam series ini adalah diorang punya character establishment. Aku tak faham
establishment karakter dia. Establishment karakter dia tertumpu kepada seorang hero tu je. Yang sadisnya, series ini ada banyak karakter yang kuat, yang strong, tetapi karakter establishmentnya tidak dipaparkan langsung. Kalau filem, aku faham mungkin dia terikat dengan 1.5 jam 2 jam dalam timeline, tetapi ini series 9 episode punya series, and the character establishment di dalam series ini adalah sangat-sangat teruk. Terdapat beberapa karakter yang aku rasa very strong in the series, tetapi karakter establishmentnya diabaikan. Contohnya heroine dalam filem cerita tu lah, aku pun tak ingat apa nama dia tu, tapi yang begitu strong bagi aku, contohnya perempuan tu yang ada bergaduh dengan seorang taikon yang ada tattoo tu, dia is very strong punya karakter. Kemudiannya karakter seorang tua tu, lagi karakter siapa? Karakter detektif itu sendiri, okay, yang menyamar, yang bunuh the one of the guard, apa benda semua tu. Karakter establishment dia sangat-sangat teruk. Sampai akhir, kita ni hanya meneka-neka siapakah orang itu, siapakah orang ni, bagaimana dia dan sebagainya. We create our own character establishment di dalam series ini, and that is very piss poor job in script writing punya philosophy. Mungkin orang kata karakter dia ramai dan sebagainya, sebab tu lah ada macam ni tu. Ya, fine. Tetapi kalau korang tengok cerita Maze Runner, ramai tak karakter dalam cerita itu yang base ni macam game juga, Maze Runner yang first tu. Okay, banyak karakter dalam filem itu, okay, yang very strong karakter, dan setiap karakter establishmentnya begitu clear dan jelas sekali. Itu yang membuatkan aku rasa macam, wait, you have 9 episode but you only manage to do a very solid establishment untuk one character. Yang seterusnya, benda yang aku rasa macam, ya Allah, apa benda ni lah benda buat ni, adalah the English speaking character. Ada beberapa scene dalam series ini yang dia speak English, dan ada juga orang-orang mak saleh yang kat situ yang jadi macam peranan dia speak English kat dalam series ni, yang jadi orang jahat lah, yang suka menonton benda-benda panas kasar ni lah, benda semua ni sounds very cheap. Apa benda yang dia sampaikan, yang dilakonkan oleh orang-orang yang mak saleh ni is not up to the standard. Okay, maksud aku, filem series ini ada standard yang tersendiri. Productionnya sangat bagus, productionnya tak murah. Okay, set dia semua cantik bagi aku, pelakon-pelakon lainnya begitu solid, pelakonnya bagus, tetapi apabila datang ke extra dia, the extra is very bad. Sangat-sangat macam aku rasa macam ini B-rate punya filem ke, B-rate punya series ke. Macam korang kalau tengok filem-filem mak saleh Hollywood yang B-rate, yang B-setting, yang sangat-sangat murah itu, itulah macam tu lah. And bagi aku, untuk standard macam ni, Netflix production macam ni, bagi aku tak boleh terima benda tu. Kalau benda tu macam filem yang murah, filem yang low budget, B-series punya filem dan sebagainya, aku okay. Kalau korang tengok dekat macam scene akhir game yang akhir tu, yang kat akhir aku tengok, tapi yang berjalan atas gelas tu, dan pada ketika ada VVIP, alright, title pada series itu, okay, yang pada episod itu juga adalah VVIP. Maksudnya the character is there tau. Macam maksudnya they want to establish something, they want to establish siapakah orang-orang ni, adakah orang-orang ni yang fun game ini, adakah orang-orang ini yang bayar, yang nak menonton orang-orang ni dan sebagainya. Kat situ dia dah fail. Alright. Kemudian kalau kita tengok macam cerita The Hostel, okay, ada Hostel 1, 2 and 3 kata silap aku, and benda ni sama. This orang-orang kaya bayar untuk seksa orang-orang yang ditangkap ni semua lah. But dalam series ni kita tak jelas siapakah VIP ni dan sebagainya. Dan kalau kita tengok cerita Hostel tu, cara dia explain, cara dia establish karakter untuk extra ni, orang-orang kaya ni yang jahat ni, sangat baik. Apa yang mereka dapat tampilkan ataupun tonjolkan oleh karakter yang ekstra ini sangat strong, dan ia membuatkan kita rasa marah, rasa bingit apabila kita nampak ekstra yang berada dekat dalam cerita The Hostel tu. Tetapi tidak pada series Netflix Squid Game ini. Apabila ekstra yang VVIP ni keluar dan sebagainya, kita rasa macam cringe. Kita rasa macam, apa benda kau ni? So benda tu yang membuatkan rasa macam it shouldn't be there for this kind of standard. And aku tak faham kenapa orang hypekan filem ini. And finally, last but not least, aku dah cakap pasal benda ni juga, pasal hype. Aku tak faham, I do not understand overly hype punya scene, alright, dalam kita punya social media dan sebagainya. It's all about Squid Game. I don't see the hype. Ada yang hype pun tahu betapa gore-nya, gory gila, orang tu bunuh ini, darah seri dan sebagainya. If you say that is gore, aku tak tahulah apa yang korang akan cakap bila korang nonton pembunuhan ataupun punishment yang dilakukan oleh John Kramer, right? That's one thing. Kalau korang boleh kata series ni memang gore, sangat-sangat ganas, sangat-sangat eksplisit dan sebagainya, aku rasa korang tak kenal pun siapa Quentin Tarantino. Dan ada juga orang yang hype tentang ada benda lucah dan sebagainya, dan ada inilah benda tak sepatut tengok dan sebagainya. Aku rasa pelik. Sebab apa? First of all, it's on freaking Netflix. Adakah ini series pertama korang tengok dekat Netflix yang korang begitu hype macam tu sekali? Have you not seen other series or other movie on Netflix? Why don't you hype on that?
I don't know, tapi aku tak nampak the reason of why this thing is being hyped. And I thought it was like every single freaking episode ada explicit content. Rupanya tak ada pun. Dan dari situ aku dah boleh nampak siapakah di belakang orang-orang yang hypekan benda-benda macam ni. Mungkin korang akan kata macam aku ni anti Korea, aku ni tak suka cerita-cerita Korea dan sebagainya. You are wrong. Aku follow cerita-cerita Korea ini sejak dari dulu lagi. One of my favourite film yang sampai sekarang aku rasa macam still the best film adalah this movie called Shiri. Okay, dia pasal North Korea punya askar dengan South Korea dan ketika World Cup dekat Korea, World Cup dekat South Korea dengan Japan tu. Cerita pasal terrorism North Korea ketika World Cup. That is one of my favourite film, and it is a Korean film. Dan filem Shiri tu ditayangkan pada tahun 1999, 98 macam tu lah. Kemudian ada Taeguki juga filem, one of the best film yang aku tengok berasal daripada Korea. Really good movie, sangat-sangat gore. Kalau korang tengok yang bunuh-bunuh itu pun lagi dahsyat. Filem tahun 2011 kalau tak silap aku. Dan kemudian ada Broken dan juga Silence, kalau tak silap aku nama filem Korea tu. These are all titles yang aku rasa bagus penceritaan dia, script writing dia, production dia. So actually aku suka je. Aku boleh terima je filem-filem Korea ataupun apa benda yang dibawa oleh Korea punya barang. Tetapi tuduhan untuk mengatakan aku ni benci Korea, anti Korea dan sebagainya, ianya tidak berasas. Okay, I just love a good movie. When it's good, it's good. Kalau benda tu buruk, benda tu bad, it's bad. Series Squid Game ni taklah buruk gila, taklah jahanam sangat. Alright, okay je bagi aku. Production dia okay dan sebagainya. Apa yang membuatkan aku cakap apa yang aku cakap pada hari ini adalah kerana the overly hype yang begitu gah sekali, hype yang begitu macam wow tentang filem ini membuatkan aku ada expectation yang tinggi. Dan bila aku tengok series ni, aku kecewa. Sebab apa? Aku tak faham apa yang orang hypekan. Dan kerana itulah, alright, saya tidak langsung menyebabkan aku rasa macam why though? Kalau filem itu gempak gila, right, dan dia hype, aku okay, right? Tapi tidak pada kali ini. Alright guys, so thank you so much for watching guys. See you guys on my next video. Stay healthy, stay positive, be good Muslim as always. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Take care guys, bye bye.